Assalamualaikum, nama saya Nur Adila binti Mak Zahid, nombor matrik 08 DEU 19F1005. Mengenai munculnya bank sperma, Islam menjawab dengan mengedepankan kemuliaan pasangan suami isteri yang diikat dalam sesebuah pernikahan. Hasil dari akad yang berlaku, suami dan isteri mempunyai hubungan yang sah dan kemaluan keduanya adalah halal untuk satu sama lain. Sebab itulah akad perkahwinan ini dikatakan sebagai suatu akad untuk menghalalkan persetubuhan di antara seorang lelaki dan wanita yang sebelumnya diharamkan. Melalui surah Al-Hujurat ayat 13 bermaksud, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Seterusnya melalui surah Al-Qiyamah ayat 39 yang bermaksud, "Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang lelaki-laki dan perempuan-perempuan." Hubungan suami isteri semata-mata bukan hanya untuk mendapatkan kepuasan seks, tetapi juga untuk memperoleh keturunan yang baik sebagai penerus generasi bagi keluarganya. Anak yang dilahirkan dari hasil perkahwinan yang sah dari segi hukum syarak memudahkan untuk hukum lain seperti nasab, waris dan benda pusaka, berbeza dengan anak zina yang akan mempersulitkan untuk hukum yang lainnya. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali pertama yang bersidang pada 28 hingga 29 Januari 1981 telah membincangkan mengenai bank air mani. Muzakarah telah memutuskan bahawa mengadakan bank air mani adalah haram dalam Islam. Melalui kewujudan bank sperma, terdapat dua hukum yang perlu difahami, iaitu kewujudan bank sperma itu sendiri dan kedua adalah hukum menggunakan hikmat bank tersebut, iaitu mendapatkan sperma lelaki untuk disenyawakan dengan sel telur perempuan bagi mewujudkan satu kehamilan dengan cara persenyawaan buatan. Pertama, dari segi hukum kewujudan bank sperma itu sendiri, maka hal ini tidaklah dengan sendirinya menjadi satu keharaman selama mana bank tersebut mematuhi hukum syarak dari segi operasinya. Ini kerana dari segi hukum, boleh saja mana-mana suami menyimpan air mani mereka di dalam bank sperma hanya untuk isterinya apabila mereka memerlukan. Namun begitu, sperma tersebut juga mesti dihapuskan jika telah berlaku penceraian di antara suami isteri. Di dalam kedua-dua kes ini, iaitu kematian suami dan talak, jika bekas isteri tetap melakukan proses memasukkan sel yang telah disimpan itu ke dalam rahimnya, maka dia termasuk doktor yang mengetahui dan membantu telah melakukan keharaman dan wajib dikenakan takzir. Seterusnya, hukum yang kedua adalah menggunakan hikmat bank sperma tersebut, iaitu mendapatkan sperma lelaki untuk disenyawakan dengan sel telur perempuan bagi mewujudkan suatu kehamilan dengan cara persenyawaan buatan. Hal ini juga sama seperti pendapat yang telah dijelaskan seperti tadi, iaitu ia dibolehkan jika ovum dan sperma itu adalah daripada laki-laki ataupun suami isteri yang sah. Dan jika sperma tersebut bukan daripada suaminya yang sah, maka hukumnya jatuh kepada haram kerana ia menyamai dengan perbuatan zina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nudiana Nabila binti Muhammad Zamri. Dalam video ini kami akan menerangkan sedikit tentang bank sperma. Mungkin ada antara anda yang tidak tahu apa itu bank sperma. Bank sperma merupakan tempat pembekuan dan penyimpanan sperma. Sperma yang didemakan dan dibeli akan disimpan dalam tabung pendingin berisi nitrogen cair dengan suhu negatif 196 darjah Celsius. Dalam bahasa medik, biasa disebut juga cryobanking. Cryobanking adalah suatu teknik penyimpanan sel cryopreserve untuk digunakan di kemudian hari. Dengan adanya cryobanking ini, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, bahkan lebih dari 6 bulan. Dengan adanya test berkala terhadap HIV dan penyakit menular seksual lainnya selama penyimpanan. Jadi penderma sperma lelaki tersebut harus melalui ujian kesihatan untuk mengesan kemungkinan menderita pelbagai penyakit seperti hepatitis, kanser, kesihatan jiwa, penyakit TB, HIV ataupun AIDS. Ujian kesihatan penderma umumnya berlangsung selama 6 minggu. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan kesihatan sampel sperma. Sperma hanya diterima bila dalam kondisi sihat dan memiliki jumlah minimum 20 juta sel per 1 ml sperma.
Sperma yang disimpan dalam bank sperma biasanya digunakan oleh pasangan yang tidak boleh memiliki keturunan, pasangan yang kemungkinan dapat melahirkan keturunan dengan kelainan genetik atau penyakit berjangkit seperti AIDS, dan juga wanita yang lesbian ataupun tidak memiliki pasangan. Bank sperma kebanyakannya berada di negara-negara bukan Islam. Tetapi, tahukah anda di Malaysia sesetengah hospital swasta ada menawarkan perkhidmatan bank sperma? Adapun mereka hanya memperkenalkan perkhidmatan tersebut kepada golongan bukan Islam sahaja. Assalamualaikum, dan nama saya ialah Nurul Nazira binti Zainun. Nama matrik kad saya adalah 08 di EU18F 2007. Jadi saya akan meneruskan pembentangan saya di mana bahagian saya adalah prinsip atau peranan syariah, di mana tajuk yang kita orang dah pilih adalah daripada bank sperma. Jadi apa yang kita faham dan apa yang kita tahu mengenai prinsip dan peranan syariah adalah bank sperma ini adalah pengumpulan sperma yang diambil daripada para pendema. Di mana bank sperma ini juga dapat dipergunakan oleh mereka yang produksi spermanya yang telah diganggu ataupun ia telah menyebutkan sebagai satu kes yang boleh dikaitkan dengan pemindahan sperma. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu kedokteran moden, di mana fenomena bank sperma sangat popular di tengah masyarakat, khususnya di belahan dunia bahagian barat lah. So dalam melihat fenomena ini, umat Islam mesti memahami prinsip syariat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi memang dalam bahasan kitab-kitab fiqh klasik belum dipilih secara spesifik apakah persoalan benih janin itu terletak pada lelaki yang bukan suami dari pasangan bersangkutan ataukah pada wanita yang bukan isteri dari pasangan yang bersangkutan. Namun prinsip-prinsip fiqh dan alur berfikir mereka dapat dijadikan acuan dalam memutuskan masalah kedokteran kedokteran pada zaman sekarang. Jadi ia timbullah satu cadangan di mana bank sperma ini telah diwujudkan. Jadi kita teruskan ke slide yang seterusnya. Okey, berdasarkan dengan Syekh Raja At-Tamimi berpandangan pembuahan ovum dari sperma suami itu hanya berlangsung daripada hubungan seksual. Manakala Syekh Muhammad Al-Ba pun berfikiran sedemikian, dia juga berpandangan bahawa pada kasus kemampuan seksual suami dalam kondisi normal, hanya saja cairan spermanya tidak mengandungi spermatozoa, lantas ia mengambil spermatozoa dari bank spermanya. Okey, di mana Syekh Muhammad Al-Ba pun berfikir sedemikian. Jadi disebabkan itu dijelaskan menurut beliau metod itu tidak diragukan keharamannya bagi umat Islam. Namun yang perlu digarisbawahi, jika hal dalam kasus itu terjadi, maka setiap pihak yang terlibat di dalamnya wajib dikenal saksi tazir lah, di mana si isteri tidak dikenali saksi had kerana itu bukan zina. Namun jika isteri mengandung dan suaminya rela dan tidak mengingkari anak tersebut, anak yang dihubungkan nasabnya kepadanya sesuai dengan ketentuan bahawa anak itu milik firash. Namun jika suami mengingkari anak, maka suami dan isteri diceraikan seperti yang berlaku dalam kasus Ilan. Berbalik kepada tadi,
dia adalah berlaku dalam kasus li'an, di mana anaknya dihubungkan nasabnya kepada ibunya sahaja. Jadi berakhirlah bahagian saya. Seterusnya saya akan meneruskan kepada rumusan dalam tajuk ini, di mana Islam dituntut mampu merentas segala permasalahan yang ada, termasuk masalah yang lahir dari kemajuan pemikiran manusia dari berbagai disiplin ilmu yang tentunya akan berimplikasi baik secara langsung ataupun tidak terhadap keberagamaan. Rasulullah SAW memesankan kepada umatnya untuk selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan wasiatnya, yang artinya, aku menitipkan kepada kalian 2 buah pusaka. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka engkau tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Al-Quran dan Sunnahku. Termasuk dalam masalah bank sperma, Islam adalah agama yang sangat mengunjung tinggi kemuliaan manusia. Untuknya itu, keberadaan bank sperma yang mampu diakses oleh setiap orang tanpa ada ikatan pernikahan sama halnya merendahkan darjat kemuliaan manusia yang diberikan oleh Tuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan syariat kerana Allah telah memberikan jalan pernikahan untuk saling menghalalkan antara lelaki dan wanita. Dengan jalan inilah kemuliaan manusia mampu terjaga dengan sangat baik. Jadi sekian, terima kasih.